Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah kita sambung tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 30 ayat 191. Manhaj kita dalam mempelajari mentadabbur ayat-ayat Allah. Yang pertama sekali kita baca, yang kedua kita belajar bahasa Al-Quran, yang ketiga kita hayati ataupun tadabbur tadbir urus ayat yang kita baca, yang keempat kita amal apa yang kita boleh terus amal. InsyaAllah itulah empat langkah yang kita sentiasa ikuti insyaAllah semampu kita. Baik, ayat 191 kita baca dulu, kemudian kita lepas sedikit sebelum kita tadabburkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Sadaqallahul Azim. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Bunuhlah mereka ni perintah Allah kepada orang-orang Islam supaya bunuh mereka.
Mereka itu di akhir itu rujuk kepada ayat 190. Mereka tu siapa? Nak bunuh orang kafir semua ke? Tak. Bukan semua orang kafir boleh bunuh, tetapi kita rujuk ayat 190. Allah kata waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Perang siapa? Alladzina yuqatilunakum, akan orang-orang yang memerangi kamu. Tengok, Islam dia tak suka perang, tapi kalau orang perangi, dia akan serang, dia akan perang, mempertahankan diri dan agama. Wala ta'tadu, kita dah bincang tu, jangan melampaui. Kalau kita perang, kita tak boleh melampaui batas dalam peperangan. Contohnya, kita jumpa anak budak-budak kecil, kita bunuh, itu melampau. Budak-budak wanita-wanita yang tidak masuk dalam peperangan, kita bunuh, itu melampau. Ahli-ahli ibadat dalam agama lain yang tidak berperang, kita bunuh, melampau. Dan perkara itu kata Allah dalam ayat 190, Innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, dia tak suka al-muqtadi, orang yang melampau. Makna dalam Islam dia tak suka perang, tapi kalau orang perang, dia tunjuk. Kita nampak tak satu orang kata macam Islam ni berani, berani. Macam tak ada siapa pun boleh kalah. Kan? Tak ada siapa boleh kalah. Kan? Tapi orang Islam kalah sekarang ni. Sebab apa? Sebab orang Islam ada Allah. Orang Islam ada Rasul, ada malaikat. Kalau betul-betul orang Islam berpegang dengan agama, Allah bantu. Dan bila Allah bantu, tak ada siapa pun dapat melawan Allah. Kan? Disebabkan itulah nampak jaminan sangat. Kita tengok dalam ayat hari ini, waqtuluhum, bunuh mereka. Kalau kita nak bunuh mereka, kalau kita boleh bunuh, bolehlah. Nanti kita nak bunuh mereka, mereka bunuh kita dulu. Kan? Islam dia mengajar hebat. Maknanya yakin pada diri boleh bunuh orang kafir kerana Allah, bukan kerana nak kita tunjuk kuat. Kalau kita terbunuh, mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah. Itu satu nilai fahaman akidah yang cukup baik yang perlu difahami oleh setiap orang mukmin. Kita berperang bukan untuk nak menghapuskan orang, tetapi berperang untuk menghapuskan syirik dalam kehidupan ini. Sebab syirik itu lebih besar daripada peperangan, lebih besar daripada peperangan. Baik, jadi waqtuluhum dalam ayat ini ni, Allah tak apalah, kita doa akhir nanti. Waqtuluhum, bunuhlah mereka, ialah kita ambil ayat 190 tu, alladzina yuqatilunakum. Bunuhlah mereka, mereka tu ialah orang-orang yang memerangi kamu. Bunuh orang ni, jangan bunuh semua orang kafir. Dilarang. Orang yang memerangi kamu ni, bunuhlah mereka, kata Allah, haitsu, di mana sahaja. Saqiftumuhum ay wajadtumuhum, kamu jumpa mereka. Orang jenis perang orang Islam ni kena bunuh, jumpa bunuh je. Secara itlak gitu. Tapi kalau dia tak serang Islam, dia kafir, tak boleh serang. Sebab dia tidak memusuhi, cuma dia pegang akidah lain je. Akidah dia nampak gitu. Walaupun pegangan dia tak betul, oleh kerana dia berpendapat begitu. Jadi terserahlah ke dia. Yang kedua, wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka. Keluar mereka daripada mana? Daripada tanah air. Min haitsu, dari mana sahaja, akhrajukum, mereka keluar kamu. Ni kes di Mekah. Di Mekah semasa Muhajirin dihalau, orang-orang Mekah yang beragama Islam pada zaman Makkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada bumi Mekah. Dan terpaksa orang Islam ni keluar daripada Mekah ke Taif dan ke mana-mana. Maka bila Mekah ditaluki oleh Islam,
pada tahun 8 Hijrah, diperintah untuk keluarkan orang-orang ini, kecuali ada kuali juga. Islam ni hebat, dia dua je lah, keluar ataupun bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima dia. Dan bagi orang yang tak nak keluar, dua syarat, perang ataupun bayar ni cukai, bayar fidyah, jizyah. Ataupun masuk Islam. Kalau orang tak nak masuk Islam, dia kena bayar jizyah. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maknanya kita tengok kan dalam ayat tu, bunuh mereka di mana kamu jumpa kalau mereka bunuh memerangi kamu, dan keluar mereka daripada bumi Mekah sekiranya mereka pernah mengeluarkan kamu daripada bumi Mekah. Makna dia lebih pada kisas, bunuh balas ataupun balas dalam perkara-perkara yang berlaku tentang agama, kisah yang panggil. Kemudian ayat berikut, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ulama menyebut fitnah ni ialah syirik ataupun kufur ataupun sembah selain daripada Allah, itu salah satu makna fitnah dalam ayat ini. Makna syirik pada Allah, kalau dibiarkan, dia besar masalah daripada pembunuhan untuk menghapuskan syirik. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat bila ada syirik, dia rahmat tak turun. Dan bila orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala ini memerangi Islam, maka ketika itulah perang adalah lebih afdal daripada membiarkan syirik itu bertapak. Gitu. Tapi kalau orang Islam telah menguasai, dia sembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, atas kepercayaan dia, itu kalau kita tengok hari ini memang tidak dibenarkan bunuh kecuali mereka melawan, memusuhi Islam dengan nyata. Itu salah satu. Dan kalau kita berhujah wal fitnatu asyaddu minal qatli, maknanya fitnah yang diwujudkan oleh kita lah. Kalau dalam konteks hari ini, fitnah yang kita tuduh orang tu tanpa sebab, dia boleh menyebabkan perkara lebih besar lah. Kalau konteks dalam Mekah fitnahnya lah syirik, kalau konteks hari ini mungkin termasuk syirik juga, dan termasuk perkara yang berlaku sesama Islam, yang fitnah itu dia boleh membawa kepada perpecahan yang lebih besar daripada peperangan ataupun pembunuhan. Habis itu ayat berikut, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Ini larangan pula. Dan jangan kamu memerangi mereka. Jangan kamu memerangi. Kamu tu ialah orang Islam. Nabi dan para sahabat Nabi SAW pada waktu itulah, dan sekarang ni semua orang Islam itu yang ada di bumi ini. Jangan kamu memerangi mereka. Kat mana tak boleh perang? Indal masjidil haram. Indah ni dalam masjid haram atau sekitar masjid haram, di tanah haram itu. Tapi bila boleh perang orang yang perang di dalam masjid haram ataupun sekitar masjid haram? Hatta yuqatilunakum, sehinggalah mereka memerangi kamu dahulu. Kalau mereka memerangi kamu, fihi itu fi al-masjidil haram, di dalam masjid haram ataupun sekitar masjid haram itu. Fa in qatalukum, jika mereka itu memerangi kamu, apa kita nak buat? Faqtuluhum, maka bunuh mereka. Dia serang, kita bunuh. Macam kita dia berani tak? Itu menunjukkan bahawa Islam ini ada Allah. Faqtuluhum, perang mereka, bunuh mereka sedapatnya. Sebab apa? Sebab mereka mula dahulu. Tapi macam orang Islam ni berani je sebab ada Allah, ada para malaikat. Perang Badar orang Islam sikit je, tapi kenapa menang?
malaikat turun, Allah utus para malaikat. Perang Uhud memang tak kalah pun. Saya tertarik kepada pandangan beberapa ahli sejarah yang mengatakan perang Uhud tak kalah walaupun Nabi luka kan. Sebab apa tak kalah? Sebab negara tak jatuh. Situ je berlaku peperangan. Tapi Madinah tak jatuh lagi. Kalau Islam kalah, makna Madinah telah ditakluki oleh mereka. Cuma di situ dah terjatuh dalam medan perang. Tapi negara tetap dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun tak mati. Maknanya perang Uhud dia kecundang untuk mengajar ketaatan. Sebab ada di antara umat Islam pada waktu itu, sahabat-sahabat waktu itu, dia teruja dengan harta rampasan di bawah bukit tu, Bukit Uhud tu. Tetapi saya sangat-sangat bersetuju dengan pandangan mengatakan Islam tak kalah. Tak pernah kalah dalam peperangan. Kalah dalam kata gugur ditaluki negara. Sampai sebab ia adalah pertolongan Allah. Kekalahan yang berlaku disebabkan kelalaian pihak Islam dalam menjaga agama, seperti mana jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, jatuhnya kerajaan Islam Spanyol. Itu kelalaian yang amat sangat di kalangan umat Islam kerana terlalu mewah sehingga lupa kepada Allah. Pada waktu itu Islam tidak boleh lagi dikatakan kalah, tetapi kerana Islam ditinggalkan maka berlakulah kekalahan. Oleh sebab itu tuan-tuan, selagi mana kita berpegang dengan agama, kita tengok ketegasan ni. Fa in qatalukum faqtuluhum. Macam kuasa di tangan kita. Macam kuasa di tangan kita. Sebab kita ada Allah, kita dalam memperjuangkan agama Allah. Kadzalika, itulah caranya jazaul kafirin, ganjaran balasan buruk kepada orang-orang yang ingkar. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ada dua perkataan yang biasa kita jumpa. Kalau kita tengok perkataan qatala dengan qatala. Ayat mula-mula kita baca waqtuluhum, dia terjemah bunuhlah mereka. Dan juga dalam ayat akhir itu fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka perangi maka bunuhlah mereka. Beza sikit je antara dengan perang dengan bunuh. Perang ni boleh jadi tak mati, tapi kalau bunuh mati. Bezanya qatala dengan makna perang. Kalau qatala maknanya bunuh. Qatala yaqtulu makna bunuh. Kalau qatala yuqatilu makna perang. Kalau tuan-tuan tengok dalam mana-mana ayat menggunakan contohnya waqatilu, dan ayat 190 tu kan, itu makna perang sebab ada alif qatilu. Makna perangi. Adapun ayat 191 waqtuluhum, tak ada alif selepas tu, tak ada alif selepas qaf, maka dia makna bunuhlah. Ada dua tempat di situ makna bunuhlah. Pertama waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Yang kedua fa in qatalu faqtuluhum, itu makna bunuh. Itu seolah-olah Islam itu ada jaminan kejayaan selagi mana berpegang dengan agama Allah SWT. Amin. Baik, ayat 192. Ayat 192. Fa inin tahau. Okey. Ini satu kes. Fa in, maka jika, dua kalimah. Intahau, mereka berhenti. Intahau, mereka berhenti perang. Sebab apa dia berhenti perang? Dia berhenti perang boleh jadi kata ulama kerana dia masuk Islam. Dia masuk Islam berhenti perang, tak ada apa sebab masuk Islam. Ataupun kerana dia tak nak perang, dia sanggup bayar jizyah.
dia sanggup bayar jizyah, bayar cukai kepala, maka ketika itu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kita tengok fa innallaha ghafurur rahim ni, dia berhenti ni kerana dia terima Islam. Contohnya sahabat-sahabat orang-orang yang memerangi Nabi semasa di Madinah, bila Nabi buka Mekah, Abu Sufyan yang begitu hebat memerangi Nabi SAW, dan anak Abu Jahal, nama dia Akrimah, kan, sangat memerangi Islam. Tapi bila mana Nabi buka Mekah, Nabi tak serang orang-orang ni sebab dia berhenti perang. Antara sebab berhenti perang, Abu Sufyan masuk Islam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi masuk Mekah? Dia dia buat syarat lah. Dia kata sesiapa yang nak selamat pergi pergi rumah Abu Sufyan. Sesiapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sedangkan Abu Sufyan musuh Nabi pada waktu itu. Sedangkan Abu Sufyan orang yang menentang Nabi. Bila Abu Sufyan rasa Rasulullah ni walaupun dia perang aku, walaupun aku buat khianat kat dia lama ni, dia masih lagi mempercayai kepada itu. Cara dia dakwah. Makna Islam tak nak perang. Kepala-kepala ni dipegang melalui perkahwinan Nabi dengan keluarga, kan, melalui cara meletakkan harapan kepada Abu Sufyan supaya orang pergi rumah dia selamat daripada diserang. Jadi dengan sebab itu Abu Sufyan masuk Islam. Dan antara orang yang dianggap pembunuh kejam ialah anak Abu Jahal. Abu Jahal, nama dia Akrimah. Dia ini antara senarai orang-orang yang wajib dibunuh. Tapi Akrimah ni dia ada isteri. Isteri dia masuk Islam awal. Bila isteri dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Wahai Nabi, tolonglah ampun suami aku, walaupun suami aku ni jahat, bunuh kamu, perang berapa lama. Dan Akrimah lari untuk selamatkan, tak nak ikut Nabi. Lari daripada Mekah pergi ke tempat lain. Ada satu tempat dia pergi, tapi akhirnya tak selamat juga. Tak boleh lari sebab dia nak keluar daripada Mekah, tak boleh. Syarat nak keluar Mekah kena Islam, tak boleh. Jadi last dia masuk Islam. Dan Akrimah bila masuk Islam, dia sungguh-sungguh berjuangkan agama Allah walaupun suatu ketika musuh yang ketat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya biasanya orang berhenti perang ni kerana Isah berubah dan seumpamanya. Kita nampak fa'in tahau di sini dalam ayat 192 ni, dia berubah kerana masuk Islam kerana ayat selepas tu. Fa innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu ghafur, suka terima kemaafan. Ghafur, suka terima kemaafan. Maknanya geruk yang berhenti perang ni pada waktu itu kerana insaf dan sedar dan masuk Islam, seperti Abu Sufyan, Akrimah dan lain-lain lagi. Dan yang kedua, Allah guna rahim. Allah suka ampun dosa. Yang kedua, Allah beri kebaikan kepada orang yang bertaubat. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Kita kena bertaubat. Kita ni kalau dengan orang yang minta maaf, kita maaf, tapi kita dengan dia ni masing-masing buat diri ialah. Kita tak ada dosa kita dua, tapi memuak aku dah. Tak main dah kita ni, dah banyak dah kita buat hal. Tapi Allah tak gitu. Bila Allah maaf, kembali seperti sedia kala, macam kawan, ka'annahu waliyun hamim, disebut dalam Quran. Seolah-olah dia kawan teman rapat. Kita kan bila balah, bila kelahi, setakat tu ialah kita tak boleh tuan-tuan. Nabi SAW ada 5 sifat Nabi.
5 sifat Nabi disebut dalam surah At-Taubah. Antara yang tuan-tuan baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ulama mengatakan rauf ni sifat Nabi, dia panggil bertolak ansur ataupun menyantuni. Dia santuni orang-orang yang baik-baik. Dia rauf. Tapi kalau orang yang buat dosa, yang buat jahat, Nabi sifat dia rahim. Apa makna rahim? Nabi sangat sayang, takut orang yang berdosa ini Allah tunjuk jalan ke dia. Maka dia pergi, dia dakwah sehinggalah mereka ini tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buat jahat, kita ada tak rasa secebih dalam hati kita rasa nak maaf, nak bawa dia kepada jalan yang benar? Ataupun tu rasa jahat-jahat dia itu dah jahat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sifat tu. Sifat dendam tak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang salah ini dirinduinya, diusahanya sehingga mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sifat dia rauf, sesama yang baik-baik, rahim sesama yang belum baik tapi dia ingin menjadi baik ataupun dia mengharapkan orang itu menjadi baik. Ini kita nampak kan dalam ayat 192 ni, maknanya mereka berhenti perang kerana mereka Islam. Ini di antara orang-orang semasa pembukaan Mekah lah kebanyakan, dan dia boleh diguna pakai di mana-mana saja. Kita gitu jugalah, kita ambil kesimpulan daripada ayat 192 ni. Kita kalau kawan-kawan kita grup politik ni kan, orang politik sekarang ni kan, bila dia berubah nak kepada Islam, terima je lah kan. Dulu dia tak nak, sekarang nak terima masuk Islam. Jadi kita tak payah lagi dendam-dendam lama tu. Dah berubah-ubah lah. Itu di antara perkara yang kita boleh ambil. Itu kalau orang politik. Kalau orang kampung, cara orang kampung. Kalau minta maaf, selesai masalah. Allah memaaf, dan bila berlaku bermaafan, maka kena wujudkan rahim. Dalam ayat 192 itu kasih sayang pula. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ayat 193. Waqatiluhum. Itu qatilu tu perintah Allah, sama dengan ayat 190. Waqatilu fi sabilillah. Dan ayat ni waqatiluhum, dan perangilah mereka itu. Mereka takdilah yang memerangi kamu, satu, yang mengeluarkan kamu daripada tanah air kamu, dua, yang membuat fitnah kepada agama sehingga berlaku syirik, tiga, dan orang yang memerangi kamu dalam masjid haram, maka itu orang-orang itu kamu bunuh mereka, perangi mereka. Sampai bila kita nak perang orang kafir ni? Kata Allah, hatta la takuna fitnatun, sehinggalah tidak ada lagi fitnah. Dalam perkataan fitnah ini, ulama terjemah syirik. Tadi pun perkataan wal fitnatu, ayat 191 pun makna syirik antaranya lah. Maknanya kita perangi orang kafir khususnya di Mekah sehingga tidak ada lagi syirik. Sebab syirik ini lebih penat, lebih bahaya daripada pembunuhan. Sebab orang syirik dia tak ingat pada Allah. Bila tak ingat pada Allah, dia sembah selain pada Allah. Bila sembah selain pada Allah, Allah murka, Allah tak redha. Bila Allah tak redha, musibah akan datang. Maka berperang itu lebih baik, pembunuhan itu lebih baik demi mengeluarkan syirik untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Contoh ataupun bukti bahawa fitnah dalam ayat 193 ini makna syirik ialah wa yakuna
yakunad dinu lillah. Wa yakun, dan akan jadilah ad-din, agama itu. Ad-din di sini kita terjemah kehidupan harian. Ad-din, kehidupan harian beragama itu lillah, semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Mana tidak syirik lah. Semua orang kembali kepada Allah, seperti mana yang kita lihat di Mekah hari inilah, di tanah haram. Tak ada orang syirik pada Allah. Maka pada ketika itulah ad-din, kehidupan di sana semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perang sehingga tidak ada lagi syirik. Tapi kat kita ni macam mana? Pak kita ni syirik banyak sangat. Jadi benda ni terserah kepada mufti dan kerajaan lah. Kita tak boleh buat keputusan ni. Jadi pokok pula orang yang hebat-hebat tu lah kena fikir macam mana nak hilangkan syirik di Malaysia ni. Kalau di Mekah tak ada syirik dah. Cuma ada perkara-perkara yang melibatkan kebebasan beragama. Sejauh mana kalau mereka tidak merang, dia syirik, dia tak perang kita macam mana. Ada ulama mengatakan bahawa kalau dia tak serang kita, syirik dia seorang tak apa. Tapi kalau syirik dalam bentuk kerajaan, itu tidak boleh. Tapi syirik dari sudut kebebasan dalam negara dan dia bayar jizyah, maka itu terlepaslah. Satu pandangan. Okey. Seolah-olah tuan-tuan dirahmati Allah, negara kita ini, negara dunia ini akan aman sekiranya diperintah oleh ad-din lillah, agama yang kerana Allah SWT. Tapi kalau diperintah oleh orang-orang yang syirik, maka ketika itu kalau ikut ayat ni, kena perangi orang-orang yang syirik pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Banyak khilaf dalam Quran ini. Fa ini tahau, ini ayat 193. Fa ini tahau sama dengan ayat 192 tu. Maka jika mereka berhenti, berhenti ni kata ulama, dia berhenti bukan masuk Islam ni. Ayat yang kedua ni, berhenti kerana nak berdamai. Fala udwana, tidak boleh bermusuh lagi. Ini termasuk orang-orang yang syirik, kecuali tanah haram lah. Tanah haram Allah tak pernah. Kalau dia berhenti perang kerana nak berdamai, dan dia tunduk bayar jizyah kepada umat Islam, fala udwana, tidak ada apa-apa permusuhan lagi sesama ahli negara tersebut. Illa, ada lagi, ala zalimin, kecuali ala zalimin itu makna udwan ala zalimin. Fala udwan illa ala zalimin, makna orang zalim itu kena ada permusuhan lah. Orang zalim ni, kalau orang yang tadi yang perang Islam, mereka itu zalim, maka kita kena pertahankan Islam. Dia keluarkan orang Islam dari bumi, maka mereka perlu diserang. Tapi apakah keadaannya yang berlaku di Burma, di tempat-tempat yang kita tengok hari ini? Itu satu isu yang kita kena bincang secara mendalam lah. Saya pun tak mampu nak komen atau perkara yang berlaku sekarang ini. Dia lebih tepat dibuat oleh orang-orang yang ada kedudukan dalam negara untuk memberi komentar asal isu-isu semasa yang berkaitan dengan hubungan dua hala ini. Jadi maknanya kalau mereka tidak memerangi Islam, walaupun mereka tidak masuk Islam, kata ulama, tidak ada permusuhan lagi, kecuali orang-orang yang zalim. Zalim ni dia buat fitnah, dia memerangi Islam, seperti mana yang kita tengok dalam ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi lah. Itu apa yang kita dapat daripada ayat ini. Kesimpulan daripada
apa yang kita bincang ini, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nampak sangat agama Islam ini, Islam itu makna damai, makna damai, as-silmu, udkhulu fi silmi. Kalau dia tak kata dalam Quran udkhulu fil Islam, dia kata udkhulu fi silmi. As-silmi ini ialah pendamaian, keselamatan, kesejahteraan. Dan kalau kita tengok ayat-ayat yang kita baca hari ini pun, syarat nak berperang Islam tidak boleh mula dulu. Kalau kita tengok dalam peperangan zaman Nabi pun, Islam tak mula dulu. Kebanyakannya dan keseluruhannya dimula oleh orang-orang Quraisy ataupun orang Yahudi ataupun grup-grup munafikin yang ada di sekitar Madinah yang mewujudkan peperangan. Ada orang buat fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa perang Badar. Dia kata perang Badar berlaku sebab Nabi pergi sekap tentera Abu Sufyan yang nak balik ke Mekah untuk nak dapat harta rampasan. Sebenarnya salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekap tentera rombongan Abu Sufyan kerana mereka inilah yang telah menahan harta umat Islam semasa umat Islam nak berhijrah ke Madinah. Dia pegang harta umat Islam. Dia kata nak pergi hijrah dengan Nabi pergi, tapi jangan bawa harta kamu. Jadi Nabi nak ambil harta ni je lah. Bukan dia nak ambil harta rampasan yang lain. Nak ambil yang tu. Tiba-tiba orang kata ada orang buat fitnah bahawa Nabi ni memulakan peperangan. Tak. Ini kira kisah lah. Ambil balik. Cuma ialah dalam kehidupan ni musuh-musuh Islam tetap akan cari jalan untuk memfitnahkan umat Islam, kan? Di mana Nabi-Nabi masa sahaja, kalau zaman Nabi berlaku, zaman kita pun tetap berlaku. Jadi kita kena hapuskan fitnah, kerana fitnah itu boleh membawa kepada dan dia lebih besar daripada pembunuhan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat ayat 193 lah. Asy-Syahrul Haram ini cerita panjang pula. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita doa sedikit. Tadi kita dah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini, pada kali ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau beri hikmah kepada mereka, pasti Engkau berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami bersama-sama dengan hamba-hamba yang saleh. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami, dan umat Islam seluruhnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.